Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk kemiskinan dan kesannya terhadap pembangunan ekonomi umat Islam. Pertama sekali, saya akan menerangkan terlebih dahulu serba sedikit tentang pengenalan terhadap kemiskinan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Kemiskinan bermaksud individu yang tidak mencukupi pendapatan untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi. Dalam erti kata lain, ekonomi yang menghadapi kekurangan kebajikan ekonomi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 61 yang bermaksud, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak boleh tahan dengan satu makanan sahaja. Sebab itu mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan di bumi. Musa berkata, hendakkah kamu ambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah ke suatu kota, kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Isu kemiskinan sentiasa berubah dan berkembang mengikut perkembangan ekonomi semasa, walaupun pelbagai strategi telah dibuat. Untuk pengetahuan anda semua, di bandar juga mengalami kemiskinan. Mereka yang mempunyai pendapatan sebulan RM3,000 dan ke bawah merupakan istilah kemiskinan di bandar yang mula diperkenalkan di Malaysia. Kita juga sering kali menggunakan perkataan B40. Tahukah anda apa itu B40? Ia dikenali sebagai bottom 40, iaitu kumpulan isi rumah yang rendah yang mempunyai purata bulanan bawah RM4,000. Jadi, isu kemiskinan amatlah penting diambil berat bagi mengelakkan perkara seperti kelaparan, penyakit, kurang pendidikan. Ia juga dapat mencegah masyarakat terjerumus dengan hal-hal jenayah. Seterusnya, untuk objektif kajian, kami telah mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kami juga menyelidik kesan kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi Islam dan mengkaji sejarah kemiskinan pada zaman Nabi Muhammad. Akhir sekali, kami telah menganalisis langkah-langkah mencegah kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi umat Islam. Seterusnya, kajian literatur. Saya mulakan dengan sepotong hadis, iaitu hadis riwayat Abu Naim yang bermaksud kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Hadis tersebut menjelaskan bahawa orang-orang miskin perlu berhati-hati terhadap kemiskinan yang dialami. Contoh yang boleh diberi ialah boleh terjadi kepada seorang suami yang mengalami kemiskinan menjadi seorang perompak atau pencuri hanya kerana ingin memenuhi keperluan keluarganya. Melalui kajian yang dilakukan oleh Wilson and Apple 1985, kemiskinan merupakan suatu masalah umum. Oleh itu, kerajaan perlu menanganinya. Sebagai contoh yang dinyatakan dalam kajian Wilson and Apple, kemerosotan pendapatan, pertambahan bilangan pengangguran menjadi salah satu punca kepada kemiskinan. Selain itu, kategori kemiskinan merangkumi pendapatan tetap. Sebagai contoh, pendapatan isi rumah yang diterima hanya cukup untuk menampung perbelanjaan rumah, bayaran bil sewa rumah, pendidikan dan bayaran pinjaman kereta. Seterusnya, memetik laporan dari potongan akhbar berita harian, peratusan isi rumah miskin dirujuk sebagai insiden kemiskinan. Hal ini akan memberi impak yang besar kepada penentuan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan ini, kerana penentuan garis kemiskinan di Malaysia berdasarkan piawaian tertentu yang telah ditetapkan oleh kerajaan, menyebabkan sebahagian golongan yang sepatutnya menerima bantuan tetapi tidak layak untuk mendapatkannya. Nilai peratusan juga harus mengambil kira bilangan tanggungan untuk sesebuah isi rumah. Oleh itu, kemiskinan perlu ditangani oleh kerajaan kerana masalah ini akan menjadi punca kejatuhan ekonomi negara. Sebelum berpindah ke bahagian seterusnya, saya akhiri dengan sepotong kata-kata dari ahli falsafah iaitu Aristotle. Kata-katanya berbunyi seperti ini: Poverty is the parent of revolution and crime.
Seterusnya adalah metodologi kajian. Bagi pengumpulan data, kumpulan kami menggunakan penyelidikan kualitatif yang merupakan salah satu kaedah yang lebih praktikal dan dijamin kesahihannya. Bagi penyelidikan kami, terdapat beberapa sumber yang diperoleh yang boleh dikategorikan sebagai penyelidikan kepustakaan. Antara sumber untuk mengumpul dan menganalisis data yang kami gunakan dalam kajian ini termasuklah bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam usaha memperoleh data tersebut, khidmat perpustakaan atas talian turut digunakan seperti Perpustakaan Tun Abdul Razak, Universiti Teknologi Mara, UiTM, Cawangan Pahang, Kampus Raub. Di samping itu, sebahagian daripada data kajian ini turut diperoleh daripada sumber internet dengan mengakses laman web tertentu yang sahih dan rasmi. Seterusnya, setelah mendapatkan maklumat-maklumat tersebut, penganalisisan data dilakukan dengan membahagikan data-data tersebut kepada isi dan tema tertentu bersesuaian dengan topik kemiskinan dan kesannya terhadap pembangunan ekonomi Islam. Antara isi dan kandungan yang dianalisis dalam kajian ini seperti mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kemiskinan, menyelidik kesan kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi Islam, mengkaji sejarah kemiskinan yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, serta langkah-langkah mencegah kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi umat Islam. Seterusnya ialah dapatan kajian. Kemiskinan di dalam kalangan masyarakat boleh dikategorikan kepada dua, iaitu kategori luar bandar dan kategori bandar. Yang pertama, kita bincangkan faktor-faktor kemiskinan luar bandar. Faktor utama ialah pekerjaan yang terhad, di mana majikan kurang mengambil pekerja akibat pulangan yang kurang lumayan. Kerajaan pula tidak memfokuskan kepada sektor pertanian di mana sektor tersebut merupakan sektor utama untuk penduduk luar bandar. Oleh kerana kerajaan hanya memfokuskan sektor pembangunan, ia menyebabkan penduduk luar bandar sukar menaikkan taraf kehidupan mereka. Faktor kedua ialah taraf pendidikan yang rendah. Faktor ini tidaklah memfokuskan kepada luar bandar sahaja, tetapi ianya juga dari golongan bandar. Cuma kadar peratus faktor ini untuk golongan luar bandar tinggi berbanding golongan di bandar. Kadar buta huruf untuk golongan luar bandar sangatlah tinggi, di mana kurangnya golongan profesional yang memasuki kawasan tersebut untuk membina sekolah ataupun mengajar tentang pengetahuan pendidikan. Seterusnya ialah dapatan kajian untuk kemiskinan di bandar. Pembangunan di bandar amat pesat membuatkan peluang pekerjaan juga banyak yang menjadi semakin menarik minat rakyat tempatan untuk bekerja. Tetapi malangnya, rakyat tempatan tidak menarik untuk bekerja di sektor tersebut akibat gajinya rendah. Tetapi, untuk mereka yang berhijrah, ia merupakan peluang pekerjaan untuk mereka, tetapi peluangnya sangat tipis akibat kerana perebutan bersama warga asing. Perebutan tersebut menjadi satu masalah yang besar kerana kemasukan warga asing yang banyak untuk menapis sektor pembinaan misalnya amatlah tinggi. Kebanyakan majikan mengambil mereka kerana kos untuk bayaran gaji mereka boleh dikatakan boleh dibayar dengan secara rendah, membuatkan pekerjaan dan pendapatan untuk mereka yang berhijrah juga menjadi rendah. Faktor kedua untuk kemiskinan di bandar ialah kos sara hidup yang tinggi. Kemiskinan di bandar juga disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi, di mana barangan rumah, kos kesihatan, kos pendidikan, kos pengangkutan yang semakin meningkat akibat beberapa aspek. Contohnya waktu sekarang ialah inflasi. Hal yang perlu kita ketahui ataupun secara amnya, tidak semua yang menetap di bandar merupakan golongan yang berada.
yang berpendapatan rendah, contohnya B40, yang pendapatannya bawah dari 3,000 sangatlah bersaing untuk menyeimbangkan kehidupan mereka supaya boleh meneruskan kehidupan di bandar yang rata-rata harganya sangatlah tinggi dan melebihi bajet yang telah ditetapkan oleh ketua keluarga. Sehingga adanya si rumah membuat dua pekerjaan sekaligus untuk menyara kehidupan mereka. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan serba sedikit mengenai kesan kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi Islam. Pertama sekali, kesan kemiskinan terhadap individu. Kemiskinan mampu mempengaruhi tahap etika dan moral seseorang individu. Manusia dan akhlak atau moral merupakan entiti penting dalam membentuk kemanusiaan dan eksistensinya, sama ada ia dihormati atau sebaliknya. Seterusnya, kesan kemiskinan terhadap masyarakat. Kemiskinan mampu menggugat ketenteraman masyarakat serta kemajuan umatnya. Hal demikian kerana berlaku kecenderungan jenayah yang meningkat hari demi hari. Contoh, segelintir golongan miskin dalam sebuah komuniti melakukan aktiviti mencuri, meragut dan merompak. Kesannya, golongan miskin ini tidak akan dihormati. Akhir sekali adalah kesan kemiskinan terhadap negara. Kemiskinan memberi kesan terhadap kebebasan dan kemerdekaan negara. Contohnya, orang yang dalam kemiskinan cenderung kehilangan semangat untuk melindungi tanah air daripada penjajah. Ia sekaligus membawa imej buruk kepada negara. Hal ini kerana kurangnya semangat patriotisme antara rakyat dan menggambarkan kelemahan negara tersebut. Secara keseluruhannya, daripada kajian ini dapat kami simpulkan bahawa kadar kemiskinan di negara kita amatlah membimbangkan serta memberi impak yang amat besar terhadap pembangunan ekonomi umat Islam pada masa kini atas beberapa faktor termasuklah kos sara hidup yang agak tinggi pada zaman ini. Oleh itu, sebagai rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab, kita seharusnya memainkan peranan dalam meringankan beban golongan fakir miskin dengan berkongsi rezeki yang dimiliki dengan mereka yang lebih memerlukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah As-Sabaq ayat ke-39 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Oleh yang demikian, percayalah bahawa berkongsi rezeki tidak akan memiskinkan, walhal akan menjadi asbab rezeki kita bertambah. Tambahan pula, di sebalik harta yang kita miliki, terdapat juga hak-hak mereka yang lebih memerlukan. Selain itu, masyarakat juga seharusnya lebih peka terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara kita pada hari ini yang turut menjadi punca kadar kemiskinan terus meningkat. Oleh itu, kita tidak perlu bergantung sepenuhnya dan menunding jari kepada kerajaan atau mana-mana pihak untuk menghulurkan bantuan. Sebaliknya, kita perlu membantu pihak kerajaan untuk menangani masalah sosioekonomi masyarakat. Sekiranya tidak mampu dari segi kewangan, maka berikanlah dalam bentuk barangan, tenaga, penyebaran maklumat dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menunjukkan sikap yang prihatin dan membantu golongan fakir miskin demi meningkatkan pembangunan ekonomi umat Islam pada masa kini. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.